Dah mak jenazah mak ni. Dia kata Allahu Akbar. Orang masjid kata tu dia tengok anak dia suara macam Said Al-Komedi ni. Ya Allah, orang kampung pun ikut Allahu Akbar. Masuk takbir yang kedua pula. Allahu Akbar. Dia pergi balun rukuk pula tuan-tuan semayang jenazah. Yang pening siapa? Makmum lah. Makmum pakat nak ikut tak? Nak ikut ke tak? Ada satu wak Jawa tu dah separuh macam orang buang air besar dalam lalang ni lagu ni. Aku nak ikut ke tak ni tak kira patah saya. Dia kepala tak lagu tu. Lah habis semayang semua bagi salam tu. Dia kata, ini anak ni wak nak tanya sikit ni, wak ni dah 45 tahun selalu juga pergi kok solat-solat jenazah tapi enggak pernah ada rukuknya ni. Ini hari ni wak je pertama kali tengok. Adiknya rukuk ni pasal apa? Wak minta maaf wak ni kalau belajar habis-habis wak. Ya mengapa belajar? Contoh 5 tahun enggak pernah ada rukuk semayang jenazah. Wak ini yang mati ni siapa? Ya kok mak kau? Tak pas mak saya. Dekat mak saya kena hormat lebih. Saya kena rukuk wak. Saya tak suruh wak ikut saya rukuk. Ya Allah, saya pun bodoh juga ikut kau bodoh. Dua-dua bodoh tuan-tuan. Sebab itu pasti diwujudkan. Mengajar anak-anak kita tahu arah tuju dia. Bila-bila sesuatu perkara seperti mana yang berlaku tadi tuan-tuan. Hari ini susah tuan-tuan. Remaja hari ini kita tengok tuan-tuan. Saya nak ajak pada mak-mak yang main gitar di tepi jalan. Saya tahu. Saya pun juga sehari dua ni terlibat balik dalam dunia artis. Tapi insya-Allah tuan-tuan, saya minta tuan-tuan jangan tohmah saya, tapi doakan saya. Kritikan saya terima. Siapa-siapa pun kena kritik. Tapi bagi saya tuan-tuan, tolong doakan kita. Sebab jalan yang kita tuju ni, saya tahu tu bapa Rasulullah, remaja paling sukar didekati. Tanya para alim ulama kita, berapa kerat remaja boleh menadah kitab di dalam masjid, surau dan musola. Melainkan kalau sebelah ada forum agama, sebelah ada konsert jom heboh, lagi ramai konsert jom heboh. Sebab itu persoalan tuan-tuan, saya terjah diri saya ke dalam aura mereka. Baru saya nampak apa sebenarnya yang berlaku. Dan inilah antara sebab-sebab sunnah hadarinya. Saya tahu tuan-tuan, bila saya bergaul dengan TV3, bila saya bergaul dengan RTM, bila saya masuk, dan banyak juga orang pelik, ustaz keluar televisyen ni masuk Allah. Ada orang duk habaq lagu tu. Kita orang PAS, jemaah kita kena fikir lagu ni. Kita kena ubah mentaliti kita. Tuan-tuan tahu Datuk Dr. Hassan Ali juga, alhamdulillah, dia ada rancangan khusus motivasi di dalam IKIM.FM. Kita nak mengajar kerajaan UMNO ni supaya dia belajar demokrasi sikit. Jangan dia kata kita memang mengamalkan demokrasi. Bila pilihan raya, kita tunggu je lah. Ilham tak dapat lagi. Kita demokrasi. Tuan-tuan, dalam demokrasi tak demokrasi tuan-tuan, tanya pejuang-pejuang otai dalam PAS. Kadang-kadang memang terkeluar juga perkataan Allah lawan dengan UMNO ni Syekh. Aduh, parahlah. Pasal apa? Mereka tak gentleman. Itu masalah UMNO. Minta maaf orang UMNO. Kalau hampa gentleman, aku pun seluk ke hang. Tapi hampa tak pernah gentleman. Bila kita boikot pilihan raya Batu Talam, tujuannya apa? Supaya memulihkan demokrasi. Pertemuan pemimpin-pemimpin PAS dengan Ketua Polis Negara Datuk Musa Hassan, tujuannya apa? Memulihkan demokrasi. Walhasil daripada pertemuan dan buah fikiran yang dilaksanakan, diterapkan di dalam pilihan raya kecil di Batu Talam dan pertemuan dengan Ketua Polis Negara, alhamdulillah, nampak gaya sehari dua ni ceramah-ceramah yang dianjurkan oleh parti pembangkang, nampak gayanya tidak terhalang, tidak dihalang, tidak di blackoutkan. Ini yang kita nak supaya bila ada pertemuan antara dua perkara, bincang, muzakarah elok-elok, keluar kenyataan. Ini yang kita mau.
Tapi peliknya, kalau dah kerajaan okey, misal kata mereka kata okey lah, walaupun mereka belum kata okey lagi mengenai tuntutan 3 perkara. Apa dia? Bila lepas pilihan raya, bila ada orang dah mengundi, tolong celup jari pakai cok jari ni. Nampak ada dakwat di situ. Hang tak boleh mengundi lagi. Tengok, biru tak boleh. Contoh kan? Kemudian nama-nama daftar pengundi. Mana zombie-zombie yang dah mati tak boleh dihidupkan balik. Buang nama dia. Dan kita nak elakkan kalau boleh hapuskan undi pos. 3 perkara kepimpinan PAS pusat minta kepada SPR supaya tolong kaji dan laksanakan benda ini. Walaupun pengurusi SPR mengaku setelah pilihan raya umum yang lalu, memang baru-baru ni beliau sendiri mengaku memang ada 100,000 lebih lah pengundi hantu nama-nama tu. Tapi yang kita yang kita rasa mengkelan ni tuan-tuan, dia habaq main lagu tu dah, tapi rakyat pun buat tak-tak je. Tawalah apa. Đâu bỏ cột đâu nó đã bả lẹo cột đâu nó đã ikan rồi ada ke tangkap ikan benda ada kita buat benda sudah lah apa lah kecoh semua okey lambu ada jalan ada semua ada apa nak tak semua ada. Tuan-tuan, perjuangan PAS ni bukan sekadar nak memperjuangkan jalan, lampu. Ni mentol dalam ni. Pasal mentol dalam ni lah hari ni Bapak Rahimahullah contoh tengok Kelantan. Ustaz Zulkarnain dah cerita abang mai tuan-tuan. Contoh paling kuat orang melaksana hukum Allah pasti berjaya. Siapa dia? Ruqayyah. Seorang pelari pecut daripada Bahrain. Tuan-tuan tengok harakah Ruqayyah. Hidung dia besar hidung aku juga. Ruqayyah orang Bahrain. Betul Ustaz Zulkarnain kata tadi. Walaupun baju dia berat, dia tutup aurat, tapi dalam keadaan dia berlari, dia mampu meninggalkan orang-orang yang berbikini di belakang dia. Lari pecut 200 meter. Kerana apa? Baju Ruqayyah berat, dosa dia ringan. Hak yang kalah tu, bajunya ringan, dosanya berat. Kalau faham. Tu yang aku nak habaq mai kat hampa semua. Kadang-kadang bila saya ceramah di sini, wartawan banyak tanya saya, Ustaz kadang-kadang mulut lancang no. Leza no. Saya kata kadang-kadang bila kita sebut kebenaran, orang akan kata pada kita balik, kita ni leza, kita ni macam-macam. Walau kita kajang pak malam, kajang berlipat. Kajang saya mengkuang lain. Kita berceramah bukan kerana pangkat, tapi hang duduk dengar bawah hang patau. Kerana pemberita dia terkejut dengar dia. Sebab itu hari ni kita nak saran tuan-tuan, anak-anak kecil pasti cuba tengok comel tuan-tuan, tutup aurat Allah lawa Sebab itu orang-orang yang ada jiwa ni bila buat nisak game tu dia mesti sokong. Tapi bila orang-orang yang sendiri minta maaf, dia sendiri tak mampu nak tutup aurat lagi, memanglah dia tak sokong program-program macam Tok Guru Nik Aziz buat di Kelantan tu. Pasal dia sendiri pun tak boleh lagi melakukan reformasi diri dia. Minta maaf lah, tapi saya kena habaq lah. Saya khawatir kalau itulah contoh kepimpinan hadari ini, habislah semua pakat tak bertudung belaga. Habislah semua nak tunggu mati esok baru kena tudung. Pasal Allah dia kata hak individu. Nak tutup aurat ni hak individu. Suka siang pula aku nak tutup aurat ni, bini aku punya besar. Ada habaq lagu tu. Itu yang jadi kes tuan-tuan perempuan. Jadi kes. Bila postman datang hantar surat, postu. Kakak ni tak tahu, dia jenis tak tutup aurat, tak tahu lagu mana ni, tapi dia kata kalau keluar kena tutup aurat, tutup, cari mana dan aja, bubuh tang kepala, lari kejap postu, takut ni surat lagi. Temu dengan postman pun saya baik tak tumbang pasal apa, kak tengok atas kepala awak. Apa atas kepala ni, apa tudung lah. Atas kepala Allah seluar dalam dia, minta maaf, akak terambil lain lah dia. Pilah keluar masuk balik kak, dah macam atromen taruh lah saya tengok kak. Tu satu lagi aurat kita orang kampung. Saya orang kampung lagi, orang kampung. Jaga aurat kita. Kadang-kadang Masya Allah dia laluan pergi ke masjid. Yang dia pula jemuk kain pula betul-betul kat tepi jalan. Kalau tu mana kain aku?
Kalau setakat dia keluar, kalau orang yang ada dididik dari kecil tu, dia tutup aurat dia. Nak jemuk kain aja. Dia tahu tu ada rasa kemaluan. Betul ya,